صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita pada malam yang mulia ini untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan, memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk kita berada di dalam ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahi rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang hormati pengurusi Tuan Imam, Barisan Imam, Bilal, Syiah dan seluruh ahli dan kuasa masjid. Seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ni tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kita mula pembacaan kitab baru, iaitu kitab Zahratul Murid fi Aqaid Tauhid. Ini satu kitab di dalam ilmu akidah, di dalam ilmu tauhid. Ini kitab yang bernama Zahratul Murid fi Aqaid Tauhid. Ada satu kitab yang membicarakan tentang ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Yang sebelum ni kita dah menyebutkan sedikit pendahuluan ataupun mabadi, pendahuluan pengenalan yang asas bagi ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ni. Jadi ilmu tauhid juga namanya ilmu akidah, juga namanya ilmu kalam, juga disebutkan sebagai ilmu tauhid, ilmu aqaidul iman, ilmu usuluddin, dan beberapa lagi ilmu yang namanya itu diletakkan bagi menamakan ilmu ini. Jadi pada kebiasaan yang kita tahu, yang kita biasa dengar, itulah ilmu tauhid. Baik, insyaAllah malam yang mulia ini kita akan mulakan pembacaan satu kitab yang agak masyhur juga di tanah Melayu kita ini, yang banyak menjadi pegangan ataupun menjadi silibus pengajian di madrasah, di pondok dan juga di masjid surau dan sebagainya. Iaitu kitab yang bernama Zahratul Murid fi Aqaid Tauhid, yang dikarangkan oleh Syekh Wan Ali Kutan Al-Kelantani. Nama dia Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani rahimahullah ta'ala. Itu seorang ulama besar di tanah Melayu kita ialah Tok Wan Ali Kutan. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama yang masyhur dia, Tok Wan Ali Kutan. Jadi Tok Wan Ali Kutan ni merupakan tok guru bagi Tok Kenali. Kalau kita sebut Tok Kenali, mungkin ramai yang tahu kan. Dia sebut Tok Kenali, ramai yang tahu ulama besar di Kelantan. Bahkan ulama besar di tanah Melayu kita ni lah. Termasuk daripada 9 orang wali Melayu kan. Kalau di Jawa, tuan-tuan, dia ada Wali Songo.
Wali Songo tu wali 9. Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, macam dia ada 9. Sunan tu dia panggil wali Songo, wali yang 9. Itu di tanah Jawa, iaitu orang yang mula-mula menyebarkan risalah agama Islam di tanah Jawa. Dipanggil wali 9, wali Songo bahasa Jawa dia. Di tempat kita di tanah Melayu pun ada wali yang 9 juga. Dia panggil wali 9 tanah Melayu. Salah satunya termasuklah Tok Kenali. Jadi Tok Wan Ali Putani tak masuklah, tapi Tok Wan Ali Putani menjadi guru kepada Tok Kenali tersebut. Dan di antara anak murid yang lain ialah Syekh Said Linggi. Yang dekat dengan kita adalah di Negeri Sembilan ni, Syekh Muhammad Said Linggi. Itu pun anak murid kepada pengarang kitab yang kita nak baca ni, Tok Wan Ali Putani. Jadi bukan orang biasa lah, ulama besar, ulama besar tanah Melayu. Di antara kitab lain yang dikarang yang masyhur, nama dia kitab Lum'atul Awrat. Kalau tuan-tuan pernah dengar kitab Lum'atul Awrat. Lum'atul Awrat ni kitab ada zikir-zikir, ada bacaan, ada doa-doa harian. Itu banyak dicetak lagi tempat kita, nama dia Lum'atul Awrat. Itu pun kitab yang dikarang oleh pengarang kitab kita ni, Tok Wan Ali Putani Al-Kelantani rahimahullahu ta'ala. Baik, sedikit tentang lahir dan wafatnya. Lahir pada 1820. Lama dah bukan, 1820. Berapa tahun dah? Sekarang 2023. Berarti 203 tahun dah. Kalau dia hidup sampai lah ni 203 tahun dah umur dia. Wafat tahun 1913. Lahir 1820, wafat 1913. Berarti panjang juga lah umurnya, hampir 100 juga lah, 90 lebih lah umurnya. Ini Tok Wan Ali Putani Al-Kelantani. Jadi ulama besar. InsyaAllah kita ambil keberkatannya dengan kita membaca kitab karangannya ini dalam khusus dalam bidang akidah, dalam ilmu tauhid. Itu kitab Zahratul Murid. Baik, kitab ini dinamakan dengan Zahratul Murid. Zahrah, terjemahan bahasa Melayunya bunga. Zahrah itu bunga. Al-Murid maksudnya orang yang mengkehendaki ataupun pelajar lah, kita panggil murid. Murid sekolah. Murid itu bahasa Arab. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Isim fa'il dia panggil. Murid ni orang yang berkehendaki, orang yang hendak kepada sesuatu. Itu dia panggil murid. Jadi Zahratul Murid bunga hiasan bagi murid, orang yang menghendaki. Jadi bagi penuntut ilmu, satu bunga bagi penuntut ilmu. Itu nak kata kitab ini seolah menjadi perkara yang indah lah, menjadi perkara yang ditunggu-tunggu lah, menjadi perkara yang sesuatu yang dicita-citakan, yang elok bagi seorang penuntut ilmu. Jadi Zahratul Murid fi aqaidit tauhid, pada menjelaskan tentang aqaidit tauhid, tentang akidah tauhid, tentang ilmu akidah, tentang ilmu tauhid. Baik. Itu sekilas tentang pengarang kitab ni. Jadi kalau tuan-tuan nak lebih lagi maklumat, tuan-tuan boleh tengok sendirilah di Google dan sebagainya. Adalah masuk Google tu di tempat, di artikel, di website dan sebagainya yang ada menulis tentang riwayat hidup Syekh Wan Ali Putani Al-Kelantani ini. Baik, langsung tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya. Ku mulai risalah ini, alhamdulillahil munfaridi bil ijad wal i'dam. Segala puji bagi Allah yang ketunggalan dengan mengadakan dan menghadamkan. Baik tuan-tuan. Musannif rahimahullah ta'ala, pengarang kitab kita ni, mulakan penulisan kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi tuan-tuan, kesemua perkara yang baik ini dianjurkan kepada kita untuk kita mulakan dengan bismillah. Kenapa dimulakan bismillah di dalam permulaan kitab kita yang nak baca ni? Ada dua perkara, ada dua sebab. Yang pertama kerana nak mengikuti kepada Al-Quranul Karim, iqtidaan bil kitab, kerana nak ikut kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran dimulai dengan bismillah. Kesemua surah dimulai dengan bismillah melainkan satu surah Bara'ah tu. Maka kerana nak ikut, nak ambil keberkatan, nak tabarruk dengan penulisan Al-Quran yang dimulakan dengan bismillah, maka penulisan kitab pun dimulakan dengan bismillah. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua tuan-tuan, kenapa dimulakan dengan bismillah? Kerana nak beramal dengan sebuah hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' aw abtar aw ajzam. Tiap perkara yang ada kebaikan padanya, kullu amrin zibalin, tiap-tiap perkara yang ada kebaikan padanya, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang mana tidak dimulakan dengan bismillah padanya, fahuwa aqta' aw abtar aw ajzam, ay qalilul barakah. Maka perkara tersebut yang tak kita mula dengan bismillah tadi, yang tidak dimulakan dengan bismillah tadi, maka perkara tersebut tidak sempurna, iaitu qalilul barakah, sedikitnya keberkatan. Jadi itu di antara sebab kenapa musannif pengarang kitab kita memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada dua sebab. Yang pertama kerana nak ikut kepada Al-Quran, yang kedua kerana nak beramal dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' aw abtar aw ajzam. Maka sepatutnya kita juga macam tu, nak mulakan satu perkara yang ada kebaikan padanya, maka disunatkan, dianjurkan kepada kita untuk mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau perkara itu ada kebaikan, mulakan dengan bismillah. Kita nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak pakai pakaian, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak naik kenderaan, bismillahirrahmanirrahim. Dan segala perkara-perkara yang ada unsur kebaikan di dalamnya, maka sunat kepada kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau perkara itu ada unsur kemaksiatan, yakni perkara yang haram, maka haram membaca bismillahirrahmanirrahim pada perkara tersebut. Orang nak mencuri, dia bismillah, dia niat bismillah sahaja aku mencuri kerana Allah. Orang itu kalau kata dia tala'u, kalau kata dia niat untuk bermain-main dengan hukum, maka jadi haram. Bahkan semua ulama menghukumkan sebagai satu dosa yang besar. Jadi kalau perkara itu haram, maka baca bismillah juga haram. Kan? Minum khamar, minum arak, bismillahirrahmanirrahim. Minum arak satu hal haram, kemudian bismillah pula masa nak minum arak haram, tambah satu lagi. Jadi dua haram yang dia buat. Itu adalah perkara yang berkaitan, yang bersangkut paut dengan apa tuan? Dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama ni dia bahas tentang bismillahirrahmanirrahim saja tuan, panjang lebar, bahkan mengumpulkan di dalam kitab. Nak syarahkan bismillah ni saja tuan-tuan, sampai ulama dia tulis kitab. Di antara kitab Al-Lubab, nama kitab dia Al-Lubab, kitab Al-Lubab yang mensyarahkan tentang bismillahirrahmanirrahim. Banyak lebar bicara tentang hukumnya, dari sudut bahasanya, dari sudut hukumnya, dari sudut tarkib kalimatnya. Kenapa didahulukan Ar-Rahman, kenapa tidak didahulukan Ar-Rahim, apa makna di sebalik Ar-Rahman, apa makna di sebalik Ar-Rahim, yang sangat panjang,
apa, tak mungkin untuk kita sebutkan di sini satu persatu. Tapi kita nak mengambil sedikit sahaja daripada syarahan-syarahan panjang yang disebutkan ulama tersebut. Kita nak ambil berkat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di antaranya apa? Bismillah, kalau kita tengok daripada tarkib kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bismillah, kita terjemah dia dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah Ar-Rahman, lagi yang amat mengasihani akan hambanya. Ar-Rahim, lagi yang amat mengasihani. Kita terjemah, kita kata Ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah. Ar-Rahim, Tuhan yang maha penyayang, ataupun Tuhan Allah yang maha mengasihani. Baik, di sebalik makna Ar-Rahman dan makna Ar-Rahim tersebut, setengah ulama menyebutkan makna Ar-Rahman ni apa? Ar-Rahman dengan makna Al-Mun'im bi Jalailin Ni'am. Ar-Rahman dengan makna Allah Ta'ala yang memberi nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Yang itu maksud daripada Ar-Rahman. Al-Mun'im bi Jalailin Ni'am. Allah Ta'ala yang memberi nikmat dengan sebesar nikmat. Apa makna sebesar nikmat ini? Nikmat yang umum, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kesemuanya kepada makhluknya, tidak kira sama ada makhluk itu yang beriman ataupun yang kufur kepada dia. Allah Ta'ala bagi semua. Itu terkandung dalam makna Ar-Rahman. Allah Ta'ala maha pemurah. Kan kita kan manusia, kalau pemurah, kita bagi semua. Kita tak kira kawan kita ke, ataupun adik-beradik kita ke, orang yang kita tak kenal ke, kita bagi semua. Itu kan tanda kata seorang itu bersifat dengan pemurah. Pemurah ni bagi semua. Kalau ada sedekah tu tak kira, tak pilih dulu lah. Orang kata kan, tak kira kroni dia. Orang yang dia kenal ke, orang yang dia tak kenal, bagi semua. Itu kan makna pemurah. Begitu juga makna Ar-Rahman, pemurah ni. Allah Ta'ala memberi nikmat dengan besar nikmat, maksudnya bagi semua. Tak kira hambanya itu yang beriman padanya, hambanya itu yang sujud padanya, hambanya itu yang kufur padanya, hamba itu yang bertakwa, hamba itu yang soleh, hamba itu yang melakukan maksiat, Allah Ta'ala tak pilih, Allah Ta'ala bagi kesemuanya. Itulah tanda kata Allah Ta'ala memiliki sifat apa? Ar-Rahman, yang maha pemurah. Itu jangan kita pelik. Bila mana ada orang tak sembahyang pun, Allah Ta'ala bagi dia kekayaan, bagi dia nikmat, bagi dia limpah kurnia Allah Ta'ala yang sangat besar kepada mereka, walaupun dia itu tak sembahyang. Bahkan orang yang kafir, orang yang tak sembah Allah, orang yang sembah berhala, orang yang sembah pokok, orang yang sembah patung, orang yang sembah batu pun Allah Ta'ala bagi makan. Bahkan lebih lagi nikmat yang diberikan pada mereka berbanding dengan orang yang beriman sekalipun. Itu tanda kata Allah Ta'ala maha adil, Allah Ta'ala maha pemurah, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Itu makna dia tuan-tuan, makna daripada kalimat ataupun Allah Ta'ala yang bersifat dengan maha pemurah, maha Ar-Rahman. Yang kedua, Ar-Rahim. Allah Ta'ala yang maha penyayang, yang maha pengasih. Ini ulama kata maksud Ar-Rahim ni apa? Al-Mun'im bidaqa'ikin ni'am. Al-Mun'imu bidaqa'ikin ni'am. Allah Ta'ala yang beri nikmat dengan nikmat yang halus, dengan nikmat yang seni. Nikmat yang halus, nikmat seni. Apa itu nikmat tersebut? Adalah nikmat iman. Adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni penyayangnya Allah, yakni bersifatnya Allah Ta'ala dengan Ar-Rahim tersebut hanya kepada orang yang beriman kepada dia sahaja. Di antara nikmat iman tersebut, nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi di syurga kelak kepada orang yang beriman, kepada orang yang Islam, kepada orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang ni
nikmat ini hanya terkhususnya kepada siapa? Orang yang beriman saja. Jadi nikmat syurga, nikmat segala isi syurga tidak dapat kepada orang yang kufur kepada Allah SWT. Bahkan orang yang kufur pada Allah, Allah Ta'ala janji dah azab yang pedih di akhirat kelak, dan dijanjikan oleh Allah SWT mereka akan masuk ke dalam neraka Allah SWT. Jadi mereka tak dapat nikmat Ar-Rahim ini, kerana Ar-Rahim ini hanya tertentu terkhususnya kepada orang yang beriman sahaja, orang yang Islam, orang yang percaya kepada Allah SWT, orang yang tak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan, di antara syarahan ataupun makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terlalu banyak makna yang luas, tapi itulah di antara makna yang dapat kita ambil pemahaman daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita nak bahas dari sudut kalimat pula Ar-Rahman Ar-Rahim ini, boleh baca banyak kaedah. Boleh baca Bismillahirrahmanirrahim yang biasa kita baca. Boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada 9 cara bacaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam ilmu nahwu disebutkan 9 cara bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Antaranya yang paling sah bacaannya hanya satu lah. Untuk sah kita baca dalam sembahyang. Ini kena sebut juga. Untuk sah kita baca sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, itu je. Tak boleh nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Narrahimi, narrahima, narrahimu, mirrahima, mirrahimu, nurrahimi, nurrahima. Itu ada, semuanya dikumpulkan ada 9 cara bacaan. Tapi yang sah pada bacaan hanya satu saja, Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain sah pada i'rab saja. Mana sah pada i'rab? Sah kita nak baris tu. Sah kita nak meletakkan baris sahaja. Tapi dalam Al-Quran, dalam sembahyang kita misalnya nak sah bacaan, yang lain tak sah. Hanya dengan yang mutawatir Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kita nak sahkan dari sudut i'rab, boleh kita nak i'rab macam-macam. Boleh kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim, nirrahimu pun boleh. Itu menurut kaedah i'rab masing-masing lah. Kita nak tanggungkan Ar-Rahman tu jadi apa. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, kita i'rab jadi na'at, jadi sifat pada Allahi. Dia masuk dalam bab tawabik, tuan-tuan. Itu bab nahwu lah. Cukup sampai itu. Habis itu di antara Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian kata musannif lagi, ku mulai risalah ini alhamdulillahil munfaridi bil ijadi wal i'dam. Segala puji bagi Allah yang ketunggalan dengan mengada dan mengadamkan. Alhamdulillahi maksudnya segala puji bagi Allah al-munfaridi yang ketunggalan, yakni yang esa, tunggal. Allah Ta'ala al-munfarid, Allah Ta'ala yang maha tunggal, yang maha esa, bil ijadi wal i'dami, dengan mengada dan mengadam. Yakni Allah Ta'ala yang mengadakan sekalian makhluk, dan Allah Ta'ala yang meniadakan sekalian makhluk. Baik. Jadi setelah musannif mengarang kitab, dia mulakan dengan bismillah, kemudian dia ucapkan apa? Puji pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Baik tuan-tuan, kita nak sebut sikit di sini. Pada permulaan kitab, kebiasaannya kita akan jumpa 2 perkara ni. Yang pertama bismillah, yang kedua alhamdulillah. Ini pada kebiasaan kitab yang kita akan baca. Tapi ada setengah kitab yang hanya bismillah saja, alhamdulillah tak ada. Betul? Ada kitab. Bila dia mula pengarang kitab, dia mulakan bismillah, kemudian dia terus masuk pada isi. Dia tak sebut dah alhamdulillah rabbil alamin dan sebagainya. Tapi kebanyakan kitab ada bismillah, kemudian ada pula alhamdulillah. Apa rahsia di sini? Rahsia di sini kerana hadis yang pertama kita baca tadi,
kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' aw abtar aw ajzam. Hadis ini juga diriwayatkan dalam satu hal lagi hadis yang Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta' aw abtar aw ajzam. Jadi secara zahir kita nampak terjadi ta'arud, terjadi pertentangan di antara dua buah hadis ini. Maksudnya apa? Yang pertama Nabi kata, tiap perkara yang ada kebaikan yang tak mula dengan bismillah, maka perkara itu sedikit keberkatan. Hadis yang kedua Nabi kata, tiap perkara yang ada kebaikan yang tak mula dengan alhamdulillah, maka di dalam perkara tersebut ada terjadinya sedikit keberkatan ataupun tak sempurna. Dua hadis yang sama tapi dengan satu dengan bismillah, satu dengan alhamdulillah. Seolah-olah jadi pertentangan lah. Mana satu nak beramal, mana satu yang betul kan? Bismillah ke alhamdulillah? Itu terjadi pembahasan di situ. Bismillah ke alhamdulillah? Maka bila ada dua buah hadis ni, ulama usul, ini tugas ulama usul. Ulama usul dia mengumpulkan di antara duanya, menggabungkan. Dikarenakan boleh diamalkan kedua-duanya, maka diamalkan kedua-duanya. Maka untuk beramal dengan kedua-duanya ini, maka letaklah bismillah. Untuk kita mula pun meletak bismillah. Dalam permulaan juga diletakkan alhamdulillah. Maka bismillah, permulaan dengan bismillah, dia panggil ibtidak hakiki. Permulaan dengan alhamdulillah dipanggil ibtidak idhafi. Ini dalam kaedah tuan-tuan. Jadi kenapa di situ kita nampak bila ada bismillah kemudian ada lagi alhamdulillah pada permulaan kita. Kerana pengarang kitab dia nak beramal dengan dua-dua hadis ni. Maka bila letak bismillah, letak alhamdulillah, maka dah terkumpul dua-dua hadis yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu terjadi persoalan pula. Ada yang tak letak alhamdulillah, hanya bismillah saja, macam mana? Adakah dia menolak hadis yang alhamdulillah? Tidak. Ulama kata apabila dah ibtidak dengan ibtidak hakiki, maka terkandung dah secara tak langsung dah di dalam ibtidak hakiki itu adanya ibtidak idhafi. Maksudnya apa? Bila kita ibtidak ataupun permulaan dengan bismillah, maka secara automatik, secara tak langsung dah di situ dah masuk sekali dah dengan makna alhamdulillah. Itu mudah-mudah kita cakap. Itu ada dia panggil ibtidak hakiki dan ibtidak idhafi. Baik tuan-tuan. Jadi kata dia segala puji bagi Allah yang ketunggalan. Kita tengok pada perkataan dia ni, segala puji. Ini memberi isyarat kepada kita apa? Bahawa puji itu ada banyak, kan? Segala puji. Maksud kata puji, bahagian daripada jenis daripada puji itu ada beberapa puji. Baik. Jadi bahagian daripada puji ini tuan-tuan ada 4 bahagian. Yang pertama dia panggil puji Allah kepada Allah. Yang kedua dia panggil puji Allah kepada makhluk. Yang ketiga dia panggil puji makhluk kepada Allah. Yang keempat puji makhluk sesama makhluk. Ada 4 bahagian puji. Qadim, yang pertama puji qadim ila qadim, Allah kepada Allah. Qadim ila qadim, jadi Allah kepada Allah. Allah Taala puji dirinya sendiri tuan-tuan. Dalam Al-Quran banyak sangat kita jumpa puji Allah Ta'ala pada diri dia sendiri. Kita dah baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Kalam siapa? Kalam Allah Ta'ala. Al-Quran itu kalam Allah. Jadi Allah puji zat dia sendiri. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Ta'ala yang sebaik-baik yang pemerintah, wa ni'man nasir, Allah Ta'ala sebaik-baik yang memberi pertolongan. Allah Ta'ala puji siapa? Puji zat dia sendiri. Dia panggil puji qadim ila qadim, bahagian pertama puji Allah pada Allah. Bahagian yang kedua dia panggil puji qadim ila hadis, puji Allah pada makhluk. Puji Allah pada makhluk. Dalam Quran Allah Ta'ala ada memuji
makhluk. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu Nabi Daud. Itu orang yang banyak bertaubat. Itu Allah Ta'ala puji pada makhluk. Yang ketiga, puji hadis ila qadim, puji makhluk pada Allah. Kita ada puji Allah SWT. Lepas makan kita kata baca doa makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji Allah kepada Allah Ta'ala yang telah memberi makan pada kami, wasaqana yang telah beri minum pada kami, wa ja'alna minal muslimin. Allah Ta'ala yang telah menjadikan kami daripada orang Islam. Kita puji siapa? Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puji qadim, puji hadis ila qadim, puji makhluk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagian puji yang keempat, puji hadis ila hadis. Puji makhluk sesama makhluk, kita puji kawan kita. Kita puji kepada orang bawahan kita, seorang bos puji kepada anak buah dia. Kita puji sama kawan-kawan kita, kita puji dan sebagainya. Ataupun kita puji kepada makhluk-makhluk yang lain. Bukan sama manusia saja, tapi sama makhluk yang lain. Itu puji tersebut, puji dia panggil puji bahagian yang keempat, puji hadis ila hadis. Maka tuan-tuan, sekalian puji tadi adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi. Segala puji, yakni puji yang empat bahagian tadi. Puji Allah kepada Allah, Allah kepada makhluk, makhluk kepada Allah, makhluk sama makhluk. Kesemua bahagian puji tadi lillahi, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni kita kembalikan sekalian puji tadi kepada Allah. Itu hakikat daripada puji, tuan-tuan. Hakikat daripada puji. Sebab tu bila ada orang puji kita, kita kata alhamdulillah. Boleh tak orang puji kita, kita alhamdulillah? Boleh. Kalau dia faham, alhamdulillah, kita dah kembalikan puji yang dia puji pada kita tadi kepada hakikat puji itu. Kita kembali pada pemilik puji yang hakikinya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila ada orang puji kita, kita jangan rasa perkara yang dipuji tersebut adalah bersumberkan daripada kita sendiri. Tidak. Sebab kesemuanya tadi, puji-pujian yang berhak secara hakikinya adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikandung dalam alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah. Di lam pada lillahi itu dipanggil lam lil istighfar ataupun lam lil milki. Lam untuk menyatakan kata itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan. Jadi segala puji bagi Allah yang ketunggalan, dengan mengadakan dan mengadamkan. Ini puji semua itu bagi Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha Esa, yang ketunggalan, yang al-munfarid, yang tidak ada syarikalah, la syarikalah, yang tidak ada kawan, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini Tuhan ini satu ya. Tuhan kalau kita banyak lemah. Itu beza dengan kita, tuan-tuan. Kalau makhluk, kalau manusia, kita kalau banyak lagi kuat. Betul? Kan? Kita nak buat satu perkara. Kalau kita seorang-seorang, biasanya kita nak angkat meja misalnya. Kita angkat seorang-seorang, lemah. Tapi 10 orang kita angkat satu meja, kuat. Itu makhluk. Makhluk berhajat kepada banyak baru jadi kuat. Tapi Tuhan, Khaliq, Tuhan, Allah, kalau banyak, Tuhan itu lemah. Bahkan mustahil lah. Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Al-Quran tu. "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalau kata di langit dan di bumi ini ada Tuhan. Mana kata di langit ada satu Tuhan, di bumi pun ada satu Tuhan. Lau kana fihima aliha illa Allah, yang melainkan Allah, Tuhan yang selain pada Allah. Kalau di sini bukan dengan makna kalau dengan harus. Dipanggil lau ini lau li imtina' al-wujud. Dalam nahwu dipanggil lau li imtina' al-wujud, untuk menafikan wujud, menafikan ada. Kalau ini bukan kata kalau itu boleh jadi ada, tak.
Kalau ini menafikan sebenarnya. Lau di sini dengan makna imtina' al-wujud. Menafikan memang tak ada pun Tuhan, tapi nak bagi tamsil saja, nak bagi contohnya. Lau kana fihima alihatun, kalau ada pada langit dan bumi ini ada Tuhan illallah, la fasadata, maka binasalah, fana'lah, rosaklah kedua-duanya. Sebab apa? Kalau ada dua Tuhan, Tuhan di langit kata nak buat turun hujan, Tuhan di bumi kata jangan hujan, kita nak panas hari ini, maka tak boleh jadi perkara tersebut. Sebab akan terjadi perbalahan, akan terjadi pergaduhan di antara keduanya. Maka sebab itu Tuhannya tak boleh dua, Tuhan mesti satu. Sebab itu kita menolak segala konsep-konsep yang luar daripada ajaran Islam, yang ajaran mengatakan Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, Tuhan itu lebih, Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan mak, Tuhan ibu dan sebagainya. Semua ajaran itu jelas dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas tu kita dah baca tu. Sebab tu surah Al-Ikhlas ni tuan-tuan, bila bacanya itu 1/3 daripada Quran pahalanya kan. 1/3 Quran. Sebab apa? Sebab surah Al-Ikhlas ni walaupun pendek, tapi itulah yang menceritakan tentang akidah yang tepat, kan? Menceritakan tentang apa? Qul huwallah, katakan olehmu wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah Taala itu tunggal, Allah Taala itu esa, kan? Lepas tu ada juga ulama yang bahalkan, kenapa dalam kitab-kitab lama ni dia tak tulis satu? Kita perasan tuan-tuan, kitab ulama Jawi kita dulu ni macam Tok Wan Al-Qutan ni, Allah Ta'ala yang maha tunggal. Pasal tak? Allah Ta'ala yang maha esa. Tak ada yang dia tersebut Allah Ta'ala yang maha satu. Padahal kalau kita tengok daripada sudut bahasa kita sekarang, sama lah. Satu itu tunggal lah kan. Esa itu satu lah kan. Tapi ada orang kaji, bila sebut Allah Ta'ala satu, satu itu tak mula dengan satu, betul? Satu itu dimula dengan kosong dulu kan. Maknanya sebelum satu tu ada lagi kosong. Bila satu boleh jadi dua, boleh jadi tiga, boleh jadi empat, satu tambah satu jadi dua dah. Itu pun ada falsafah yang tersendiri. Sebab apa? Kenapa Allah tidak disebutkan maha satu, tapi disebutkan maha tunggal, disebutkan maha esa? Kerana satu itu dia tak kuat sangat. Maksudnya tak kuat seperti makna tunggal, tak kuat seperti makna esa. Bila sebut tunggal esa, al-munfarid, satu, ahad. Tapi sebut satu boleh jadi sebelum tu kosong. Itu ada falsafah ataupun ada huraian juga lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala al-munfarid, Allah Ta'ala yang maha esa, yang maha tunggal, dengan mengada dan mengadamkan, yakni dengan mengadakan sekalian makhluk dan meniadakan sekalian makhluk. Ini sifat. Kita akan masuk dalam bab sifat ma'ani, sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas sifat kudrat, ijad wa idam. Ijad wa idam. Sifat kudrat ni sifat yang dengan sifat kudrat tu Allah Ta'ala mengada dan meniadakan makhluk, meniadakan perkara yang harus, perkara yang mungkin. Dalam Al-Quran sebab tu Allah Ta'ala kata, innallaha ala kulli syai'in qadir. Isyak ke baru? Berapa lama isyak? 3 minit lagi. Isyak kita berhenti dah, insyaAllah. Sikit lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat tu selalu kita dengar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in, ke atas setiap satu itu, qadir, maha kuasa. Kalau kita tak perhatikan secara terjemahan ataupun huraian penafsiran yang tepat, kita akan nampak secara umumnya kesemua perkara Allah Ta'ala kuasa melakukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ke atas tiap satu perkara, yakni kesemua perkara, qadir, Allah Ta'ala maha kuasa.
Walhalnya bukan semua perkara yang bertakluk dengan sifat kuasa Allah, iaitu sifat kudrat tadi. Sifat kudrat hanya takluk, hanya kerjanya kepada mungkinat, perkara yang harus saja, seperti makhluk. Menciptakan bumi, Allah Ta'ala cipta manusia, cipta jin, cipta malaikat, sekalian makhluk ini, itu masuk dalam bab ataupun tugasan sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kepada perkara yang mustahil, sifat kudrat ini dia tidak main peranan ataupun tidak bertakluknya sifat kudrat kepada perkara yang mustahil. Contoh tuan-tuan, kalau orang tanya kepada kita, adakah kuasa, adakah boleh, adakah berkuasa Allah Ta'ala nak menciptakan anak? Anak bagi Tuhan, anak bagi Allah. Boleh tak? Kalau orang tanya kita lah, Allah Ta'ala boleh tak cipta anak dia? Allah Ta'ala boleh tak cipta Tuhan yang sama seperti dia? Allah Ta'ala boleh tak nak buat ibu dan bapa dia? Ini kita nak jawab macam mana tuan-tuan? Kalau kita tengok dari sudut apa, secara umum kalau orang yang tidak mendalami akidah, dia akan kata mungkin boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala kuasa nak buat sesuatu perkara. Semua perkara Allah Ta'ala kuasa nak buat. Mungkin boleh, mungkin Allah Ta'ala saja tak mau buat. Tapi kalau ikut pada kuasa Allah, mungkin boleh dia kata. Maka itu adalah akidah yang tak betul lah. Akidah yang tak tepat, yang batil. Yang tepatnya Allah Ta'ala tak buat, ataupun kita katakan mustahil Allah Ta'ala nak melakukan ataupun menciptakan dengan sifat kudrat tadi. Setiap perkara yang mustahil, anak bagi Allah, itu haruskah, mustahil ke wajib? Mustahil. Ibu dan ayah bagi Tuhan, itu masuk bab haruskah, bab wajibkah, bab mustahil? Mustahil bagi Tuhan, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Menciptakan lagi satu Tuhan, dia panggil Syarikul Bari. Satu lagi Tuhan yang sama seperti Allah, satu zat yang sama seperti Allah, sama seperti Tuhan, itu wajibkah, mustahilkah, harus? Mustahil. Maka kepada perkara yang mustahil, sifat kudrat ini tidak bertakluk. Maksudnya sifat kudrat tak akan menciptakan perkara yang mustahil. Mengada dan meniadakan bukan perkara mustahil, hanya perkara yang mungkin, perkara yang harus, perkara yang boleh jadi ada, boleh tak ada. Macam kita ini manusia, jin, sekalian alam ini. Tuan-tuan, kalau ditanyakan kepada kita, baik. Jadi saya ingat sampai situ dulu lah. InsyaAllah malam esok ada satu lagi, InsyaAllah kita sambung lagi pada malam esok. Di malam ni kita dah sampai permulaan ataupun mukadimah daripada kitab ini. Moga-moga apa yang disampaikan malam ini menjadi buah manfaat ilmu yang berkat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'awwaj'ana min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.